Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apakah yang kita akan mempelajari untuk akhlak tahun 2, iaitu pelajaran yang keempat. Kita akan mempelajari tentang adab di masjid. Okey, apakah itu maksudnya masjid? Masjid adalah satu tempat yang mana merupakan sebuah tempat yang mana umat Islam bersama-sama mengerjakan solat berjemaah di masjid. Juga boleh mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid. Jadi antara masjid-masjid yang terdapat di Malaysia ini, contohnya Masjid Wilayah, Masjid Kuning, dan juga antara masjid yang terdapat di lagi iaitu contohnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sebagainya. Okey, itu yang cikgu ingin terangkan berkenaan dengan masjid. Jadi sekiranya kalian pergi ke masjid, maka kalian mestilah menjaga adab-adab masuk masjid ataupun adab-adab keluar masjid. Jadi bagaimana kita ingin menjaga adab-adab masuk masjid ni, dan bagaimana kita ingin menjaga adab-adab keluar daripada masjid, dan apakah doa keluar masjid dan apakah juga doa masuk masjid. Jadi justru itu cikgu akan terangkan satu persatu. Jadi cikgu harap apabila cikgu terangkan ini, murid-murid semua kena tulis dalam buku teks itu, tolong rumikan tulisan Jawi tersebut. Okey? Okey, adab di masjid. Okey. Adab masuk masjid. Yang pertama, berkeadaan suci dan bersih. Apakah maksudnya? Berkeadaan suci dan bersih tak kala kita masuk ke masjid. Okey, di antara peraturan masjid, misalnya kalau kita pergi ke masjid jami', antara peraturan masjid di masjid jami' adalah kita hendaklah berpakaian suci dan bersih dan menutup aurat. Okey, jangan kita berkeadaan yang kotor dan tidak bersih, kerana itu boleh mencemarkan masjid. Kerana masjid adalah tempat kita beribadah, tempat kita mengaji Al-Quran, tempat kita solat dan tempat kita berzikir di dalam masjid. Jadi mestilah berkeadaan suci dan bersih. Dan yang kedua, membaca doa masuk masjid. Tak kala kita masuk ke masjid, ada tertera satu doa di pintu sebelum masuk masjid itu, iaitu doa masuk masjid. Kalau kita pergi ke masjid Bukit Antarabangsa pun akan ada terdapat doa masuk masjid tersebut. Jadi amalkan adab masuk masjid ini. Dan yang ketiga, mendahulukan kaki kanan. Apabila kita masuk ke masjid, kita melangkah kaki kanan. Kita mestilah amal adab-adab ini dan kita mestilah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan yang seterusnya, adab-adab masuk masjid itu solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ini, barang siapa yang mengerjakannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahala yang cukup besarlah baginya. Dan kalau biasanya kalau orang waktu bulan Ramadan, pada 10 malam terakhir, ramai orang akan bermalam di masjid. Dan pada ketika itu kita lihatlah ramai orang berlumba-lumba untuk merebut malam Lailatul Qadar ini. Dan apabila mereka masuk ke dalam masjid untuk menunaikan solat sunat tarawih ataupun solat sunat rawatib di dalam masjid, mereka akan melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Sejurus mereka masuk ke dalam masjid, sebelum duduk mereka akan mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid. Apakah niat solat sunat tahiyatul masjid itu? Iaitu nawaitu sunnata tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mestilah kita mengamalkan adab-adab masuk masjid ini. Dan adab-adab masuk masjid yang seterusnya iaitu berniat iktikaf. Berniat iktikaf di dalam masjid. Apabila kita masuk ke masjid, kita menunaikan solat sunat tahiyatul masjid dan kita duduk. Tak kala kita duduk di dalam masjid, kita niat iktikaf. Saja aku iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada dalam masjid itu kita baca Al-Quran, kita berzikir.
Di antara zikir yang boleh kita amalkan contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Okey. Jadi orang yang beriktikaf di masjid ini pahalanya cukup besar dan mestilah dia mengamalkannya. Dan berzikir dan membaca Al-Quran. Okey. Apabila kita dah niat iktikaf dalam masjid, kita buka Al-Quran ataupun kita ambil tasbih, kita pun berzikir dan membaca Al-Quran. Dan seterusnya tidak bergurau dan membuat bising. Jangan sesekali dalam masjid itu kita bergurau senda dan membuat bising. Okey. Dan janganlah kita bergurau senda dan membuat bising di dalam masjid. Barang siapa yang berbuat bising di dalam masjid, maka ia telah mengganggu orang-orang ramai di sekelilingnya. Jadi boleh mencetuskan kemarahan bagi orang ramai di dalam masjid tersebut. Jadi kalau sekiranya kita ada anak kecil, jangan biarkan anak kecil kita itu buat bising di dalam masjid atau bergurau-gurau senda di dalam masjid. Masjid adalah tempat beribadah untuk kita mengerjakan solat fardu secara berjemaah, solat sunat, jamak dan qasar, itikaf di masjid, solat sunat tahiyatul masjid, berzikir dan membaca Al-Quran di dalam masjid. Okey, jadi kenalah jaga adab-adab masuk masjid. Jangan sekali kita membuat bising dan bergurau. Ada apakah beza antara surau dengan masjid? Okey, masjid ni adalah tempat yang mana orang membina sebuah masjid ni, di mana tempat itu adalah tanah tersebut adalah tanah wakaf. Okey, itu lebih detail lagi lah. Okey, tapi kalau kamu lihat masjid ni dia kalau masjid di Malaysia contohnya Masjid Kayu, Masjid Hadari, semuanya masjid yang cantik-cantik di Malaysia kan. Begitu juga di negara Turki. Contohnya Masjid Masjid Biru di Turki. Cukup cantik dan sekiranya dapat lawat masjid tersebut, itu satu perkara yang bagus. Okey, kalau terdapat di masjid Masjidil Haram, terdapat banyak tingkat kan kalau kita lihat kan, dan di tengahnya adalah Kaabah. Dan kalau di Masjid Nabawi pula ada makam Nabi Muhammad SAW, ada makam Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Okey, dan di tepi Masjid Nabawi juga kita dapat lihat perkuburan para sahabat dan sebagainya. Jadi apabila kita masuk ke dalam masjid, apa perasaan kita? Mesti kita akan rasa tenang dan kita akan rasa seronok. Dan lebih-lebih lagi kalau awak menjaga adab-adab masuk masjid itu, lebih lagi lah kita akan dapat rasa ketenangan dan bahkan kita dapat menambah pahala berlipat kali ganda. Dan apakah pula adab-adab keluar masjid? Adab-adab keluar masjid yang pertama iaitu, kena tulis dalam buku tab kan, tolong rumikan, membaca doa. Okey, adab-adab keluar masjid itu yang pertama membaca doa. Yang kedua melangkah keluar dengan kaki kiri. Okey, kita membaca doa keluar masjid. Cikgu akan ajar. Okey, baca doa, kita taruh tangan dan kita baca doa. Okey, dan melangkah keluar dengan kaki kiri. Bila kita keluar ke masjid, kita langkah dengan kaki kiri. Kalau kita masuk tandas, kita masuk dengan kaki kiri. Kalau kita keluar tandas, kita keluar dengan kaki kanan. Tapi kalau kita melangkah ke tempat yang baik, iaitu masjid, kita akan masuk dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Dan berniat untuk datang semula. Kita niat untuk kita datang semula ke masjid. Dan beradab sopan ketika keluar dari masjid. Mestilah kita beradab sopan apabila kita keluar daripada masjid. Maksudnya di sini beradab sopan ni iaitu kita tidak mengambil barang milik orang lain. Itu yang pertama. Bila kita beradab sopan keluar daripada masjid, kita jangan ambil barang orang lain. Dan yang kedua, kita jangan jangan kotori masjid tersebut. Okey, jadi adab-adab keluar masjid, membaca doa. Okey, tolong rumikan dalam buku teks. Melangkah keluar dengan kaki kiri. Kita langkah keluar daripada masjid tersebut dengan kaki kiri, sebelah kiri, ni kanan dan ni kiri. Dan berniat untuk datang semula. Kita kena ada niat untuk kita mengunjungi semula masjid tersebut. Okey. Dan beradab sopan ketika keluar dari masjid. Jangan kotori masjid, jangan buang sampah di dalam masjid, jangan ambil barang orang. Okey. Dan kita mestilah mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam masjid tersebut. Dan seterusnya, adab-adab keluar masjid iaitu tidak mengambil barang milik orang lain. Tidak mengambil barang milik orang lain. Okey.
Dan doa masuk dan keluar masjid, doa masuk masjid iaitu daripada Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Maksudnya, wahai Allah, engkau ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Okey, jadi doa masuk masjid ini, doa masuk masjid iaitu kita sama-sama kena hafal, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Okey, boleh hafal doa masuk masjid? Okey, cikgu harap murid-murid semua dapat hafal ya doa masuk masjid ini. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada doa keluar masjid. Daripada Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu kelebihanmu. Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat hafal doa keluar masjid dan doa masuk masjid. Senang je nak hafal doa masuk masjid, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Doa keluar masjid, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Okey, bezanya fadlik dengan rahmatik. Okey, boleh hafal Okey, jadi apakah pula fadilat ataupun kita sebutnya kelebihan beradab di masjid? Apakah kelebihannya sekiranya kita beradab di masjid? Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dapat mengeratkan silaturahim antara jemaah di masjid. Okey, apabila kita menjaga adab di masjid, kita tidak membuat bising, maka kita telah mengeratkan hubungan silaturahim antara jemaah. Okey, adab di masjid juga kita melangkah dengan kaki kanan. Kita mengamalkan sunnah Nabi dengan melangkah kaki kanan. Kita tidak membuat kotor di dalam masjid. Kita telah mengeratkan hubungan silaturahim antara jemaah. Orang lain pun rasa senang dengan kita sebab kita jaga adab kita di dalam masjid. Tidak buang sampah, tidak mengotori masjid, masuk pun dengan pakaian yang bersih, dan seterusnya, beroleh ketenangan jiwa. Bila kita melakukan adab ini, maka kita beroleh ketenangan jiwa. Bukan sahaja dengan binaan-binaan di masjid yang diukir dengan cukup indah itu saja kita dapat menenangkan jiwa kita. Bahkan kita dapat menenangkan jiwa kita dengan mana kita dapat menenangkan jiwa kita dengan kita melakukan, kita mengamalkan adab-adab masuk masjid tersebut, adab-adab masuk ataupun keluar masjid tersebut. Okey, dapat bergaul dengan kawan-kawan yang baik. Kalau kita menjaga adab di masjid ini, kita dapat bergaul dengan kawan-kawan yang baik. Sebab orang nak dekati kita, kita berwangi-wangian masuk ke masjid, berpakaian bersih masuk ke masjid, maka orang pun suka untuk bergaul ataupun berkawan dengan kita dan dihormati oleh orang yang lain. Kita dihormati oleh orang-orang yang lain dan dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi lakukanlah adab di masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kamu berwangi-wangian ataupun mengamalkan perkara yang baik itu di masjid, contohnya tidak bergaul bersenda hanya untuk mengharapkan pujian orang, maka itu tandanya kamu sombong. Bila kamu sombong melakukan perkara kebaikan, maka kamu tidak dapatlah ganjaran pahalanya. Mestilah kamu melakukan perkara-perkara yang baik ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, agar kamu mendapat ganjaran pahala di akhirat nanti. Okey, jadi apakah setelah mana kita mempelajari tentang fadilat beradab di masjid, iaitu dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dapat mengeratkan silaturahim antara jemaah, beroleh ketenangan jiwa. Seterusnya, dapat bergaul dengan kawan-kawan yang baik, dihormati oleh orang lain, dan seterusnya dapat ganjaran pahala. Apakah pula akibat tidak beradab di masjid? Itu merosakkan keimanan diri dan menimbulkan kemarahan jemaah masjid. Bila kita tidak beradab, maka akibatnya, kesannya itu
orang akan marah kepada kita. Orang dalam jemaah dalam masjid itu akan marah kepada kita dan tidak dihormati oleh jemaah masjid yang lain dan berdosa. Berdosa ni maksudnya sekiranya kita dalam masjid kita kacau orang tengah solat fardu, maka kesannya berdosa lah kalau kita kacau orang solat di dalam masjid. Jadi kita kena jaga adab ini, jangan bergurau-gurau dan jangan buat bising di dalam masjid. Okey, kita dah lihat kepada fadilat, kelebihannya beradab di masjid dan akibat tidak beradab di masjid. Seterusnya kita lihat kepada aktiviti murid dalam kumpulan melakukan adab masuk dan keluar masjid. Okey, aktiviti ini cikgu nak kamu semua amalkan, iaitu sekiranya masuk di dalam masjid mestilah mengamalkan adab-adab masuk dan keluar masjid. Dan yang kedua, berbincang dan menyenaraikan fadilat beradab dan akibat tidak beradab di masjid, dan menyenaraikan fadilat beradab dan akibat tidak beradab di masjid, dan seterusnya menghafal doa masuk dan keluar masjid beramai-ramai. Dan hafal doa masuk dan keluar masjid itu beramai-ramai. Tahukah anda berniat iktikaf ketika berada di dalam masjid adalah sunat dan mendapat pahala? Berniat iktikaf ketika beradab di dalam masjid adalah sunat dan mendapat pahala. Sekiranya kamu niat beriktikaf di dalam masjid ketika berada di dalam masjid tersebut, itu adalah perkara sunat. Itu adalah perkara sunat dan kamu mendapat pahala sekiranya dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan menjaga adab sopan ketika berada di dalam masjid. Amalkan beradab sopan ketika berada di dalam masjid. Okey, tamat. Okey, justru mari kita buat latihan adab dalam masjid ini bersama-sama. Okey, adab di masjid. Warnakan adab-adab masuk masjid. Yang pertama, mendahulukan kaki kanan, ya. Berbual kosong salah. Berniat untuk bermegah, tidak. Membaca doa masuk masjid, ya. Berlari-lari, tidak. Mendahulukan kaki kiri. Berzikir dan membaca Al-Quran. Berniat iktikaf. Masuk masjid sambil bersorak, tidak. Solat sunat tahiyatul masjid, ya. Okey. Okey. Seterusnya, latihan seterusnya. Gariskan adab-adab keluar masjid yang betul. Membaca doa keluar masjid. Melangkah keluar dengan kaki kanan. Berniat untuk datang semula ke masjid. Keluar dari masjid dengan beradab sopan, bukan menyanyi. Okey. Yang kelima, dilarang mengambil barang milik orang lain, dan masjid tempat untuk beribadah, bukan untuk bermain-main ataupun berjual beli. Okey. Seterusnya, lorikkan perbuatan yang baik ketika di masjid. Yang pertama, lorikkan perbuatan yang baik ketika di masjid. Yang pertama, membaca Al-Quran. Ni tidak menutup aurat, ni tidak. Niat i'tikaf. Okey, menghadap kiblat, ya. Berzikir. Mengambil barang orang, tidak. Bermain air di tempat wuduk, tidak. Solat. Bertasbih. Duduk dengan diam dan sopan. Okey, sombong, tidak. Hormat jemaah lain, ya. Okey, seterusnya, tulis semula doa ini. Okey, boleh tulis semula doa ini. Tulis semula doa ini, iaitu doa masuk masjid, Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmat, itu di sini. Dan doa keluar masjid, Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaaba fadli. Okey, tulis semula. Okey, warnakan perkataan yang sama. Senang je latihan ni. Warnakan perkataan yang sama. Allahumma. Okey, warnakan. Waftahli abwaba. Cuba tak nampak sangat ni. Okey, abwaba. Okey, abwaba rahmatik zunubi. Zunubi, okey. Boleh warnakan kata yang sama. Seterusnya, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, yang pertama,
Maksudnya, yang pertama kita rumikan ketenangan, keimanan. Ini keimanan, dihormati, silaturahim, bergaul, pahala. Fadilat beradat di masjid dapat meningkatkan keimanan. Dua, keimanan kepada Allah. Dapat menjaga silaturahim antara jemaah, dan dapat dengan kawan-kawan yang baik, dapat bergaul dengan kawan-kawan yang baik, dan yang akan oleh orang lain, akan dihormati oleh orang lain. Seterusnya akan beroleh ketenangan, satu ketenangan jiwa, dan dapat ganjaran pahala. Okey, kalau dah buat boleh tanda right di tepi ni. Okey. Seterusnya, warnakan petak jawapan yang betul. Warnakan petak jawapan yang betul. Merosakkan keimanan diri, ini adalah akibatnya tidak menjaga adab di masjid, dan dihormati oleh orang lain, ini adalah fadilat. Jiwa gelisah dan tidak tenteram, ini adalah akibat. Dapat menjaga silaturahim, fadilat. Menimbulkan kemarahan jemaah di masjid, ini adalah akibat. Dan tidak dihormati oleh jemaah masjid, ini adalah akibatnya. Okey. Terus sampai di situ daripada cikgu. Cikgu harap kamu semua dapat memahami tentang adab-adab masuk masjid, keluar masjid, fadilat ataupun kelebihan beradat di masjid dan akibat tidak beradat di masjid, dan dapat hafal doa masuk masjid, itu Allahumma ghafirli zunubi waftah li abwaba rahmatik, dan doa keluar masjid Allahumma ghafirli dhunubi waftah li abwaba fadlik. Okey, sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.